IKM ni sangat membuka minda pada saya ingin untuk mengetahui lagi apa yang lebih penting, yaitu otomotif, four wheel, memberi peluang pada saya untuk memberi pengetahuan untuk belajar lagi tinggi. Saya akan berusaha dengan gigih dan penuh usaha untuk mencapai cita-cita saya. Inilah peluangku. Hanya pendidikan sahaja yang boleh mengubah destiny nasib satu bangsa itu. JPB terbaik. Begini, Pak. Siap, Pak. Bagus, Pak. Jelajah, jelajah, Inilah peluangku. Inilah peluang anda jika anda bercita-cita untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Dan kalau sebelum ini kita berbangga dengan adanya program Destiny Anak Bangsa ataupun mengubah Destiny Anak Bangsa MDAB yang diilhamkan oleh Tan Sri Datuk Seri Profesor Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, Naib Chancellor UiTM, daripada cetusan idea yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang kita katakan sebagai satu kejayaan yang besar sebenarnya dalam memberi peluang kepada anak-anak Bumi Putra, memberi alternatif kepada mereka supaya mereka juga dapat melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan atas kejayaan itu juga satu lagi program baharu yang juga dicetuskan ideanya, ilhamnya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang juga untuk memberi peluang kepada lebih ramai anak-anak belia kita, anak-anak tempatan kita untuk melanjutkan pengajian. Okey, jadi dengan itu kami berbesar hati bersama kami pada pagi ini Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. Apa khabar? Alhamdulillah. Orang kuat kita? Memang kuat. Okey. Baik, Tan Sri. pertama sekali kami ucapkan syabas kepada Tan Sri di atas kejayaan MDAB sebelum ini, dan bagaimana mungkin kejayaan itu membawa kepada satu program yang lebih meluas, iaitu Jelajah Pendidikan Bumi Putra 2016 ataupun JPB 2016. Sebenarnya ideanya datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sebenarnya amanah yang diberi kepada saya, itu yang saya menjalankan. Pada tahun 2010 semasa saya memegang jawatan sebagai Naib Chancellor UiTM, Datuk Seri Najib lah bagi sokongan dan untuk bergerak benda tu lebih luas. Sebab itulah kita mulakan mencari pelajar-pelajar. Masa itu untuk UiTM saja. Kami cari pelajar-pelajar, result bagus. Tapi oleh kerana bahasa Inggeris dan juga oleh kerana matematik dan juga kerana miskin, mereka tak dapat lanjut pendidikan tinggi. Dan kita pergi cari pelajar-pelajar ni. Sebab pelajar-pelajar ni kadang-kadang malu, segan, nak mohon pun rendah diri. So kami pergi cari, dan kita alhamdulillah sejak kami mula program tu 2010, kita dalam 6 tahun lah saya jadi Naib Chancellor, dah selamatkan hampir 30,000. 30,000 orang? 30,000, dan daripada 30,000 tu 80% berjaya program tu, dan daripada 80% tu yang masuk diploma, hampir 83% lulus diploma. Dan mereka memegang jawatan-jawatan tinggi sekarang. Dah habis ijazah pun dah. Jadi ini menunjukkan bahawa success rate dia tinggi. Okey. Tan Sri ada sebutkan tadi mencari, mengenal dan membantu. Ini merupakan tagline bagi program ini sendiri. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih terperinci. Kita mencari, kita mengenal dan membantu mereka sehingga mereka menjadi orang. Kongsikan. Cara kami buat program modus ni adalah modus operandi dia, kita minta bantuan daripada Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Pelajaran, dan juga dengan ketua-ketua bahagian di parlimen-parlimen tertentu. Jadi kami dengan sukarelawan 500 orang ada. Tiap-tiap kali kami bawa 100 sukarelawan. Sukarelawan ni daripada
berbagai universiti. Baik. Bukan saja UiTM, semua universiti ada. Dan kami berkumpul, kami dah bagi tahu awal 1 week, kita keluar dalam radio, kita keluar dalam TV. Dan ada satu masa yang tempat-tempat tu 6,000 orang datang mendengar. Kami bagi taklimat, lepas tu kita bawa rakan strategik kami. Okay. Macam Politeknik, UiTM, UniKL, College Community, Institut Pertanian dan juga Institut Belia, Giat Mara, kolej-kolej bawah Mara. Mereka semua ada sekali. Jadi pelajar-pelajar tu boleh. Dan ramai daripada mereka dapat terus tempat. Sebab tanggapan ibu bapa ni yang saya kena tegur sikit. Ramai yang berpendapat, kalau tak masuk universiti, martabat dia jatuh. Dan dia Gagal lah, tunggu, tak dapat masuk. tunggu. Dan satu lagi tanggapan, rayuan mesti dapat. Itu pun satu tanggapan yang salah. Tempat terhad di universiti. So, of course lah, budak-budak yang dapat merit yang tinggi dapat. Bukan yang tak dapat tu merit tak tinggi. Tak cukup syarat. Cukup syarat. Tapi perbandingan persaingan dia tinggi. Oleh itu, mereka tak dapat. Jadi alternatif tak ada. Nak pergi IPTS, mungkin mahal. Orang miskin dekat kampung, tak boleh mimpi pun nak pergi tempat tu. Okey. Baik, melalui JPB, Jelajah Pendidikan Bumi Putera 2016 ini, apa option yang ditawarkan? Siapa pihak-pihak yang turut serta bersama-sama dengan UiTM turun padang ni? Tan Sri. UiTM salah satu daripada universiti. Saya mantan Naib Chancellor. Sekarang dia ada Vice Chancellor baru. Jadi saya kena cakap untuk semua orang. Bukan saja UiTM. Cara kami adalah mencari, mengenal dan bantu. Mencari maknanya kami adakan jelajah. Itu mencari. Mengenal maknanya duduk tu kita tengok result. Kita ini bagus untuk program ni. Dinilai masa itu juga. Masa itu juga dinilai. Lepas tu membantu tu tempatkan mereka dalam institusi. Setakat ni yang kami jelajah ni, saya sendiri tiap-tiap tempat saya pergi. Hampir 57 tempat kami dah pergi, termasuk Tawau lah, dekat pedalaman semua. Kadang-kadang naik kereta 4 jam, 3 jam, pergi balik 6 jam, 7 jam. Itu yang kita lihat dalam video tadi ya? Video tu. Kita pergi tempat tu, kita bantukan pelajar. Setakat ni kita dah tempatkan 40,000. Tiap-tiap tempat yang kami pergi tu kami daftar, kalau ada yang dapat offer terus. Ke mana mereka ditempatkan tu? Option dia yang macam contohnya untuk program, katalah untuk UiTM, katalah program PRA saja. UiTM diploma melalui UPU. Ini untuk PRA saja. PRA maknanya budak ni result bagus. Tapi English tak dapat kredit. Kita ambil pelajar ni miskin. Kita bagi masuk ke UiTM program PRA selama 6 bulan. Lepas tu kita ubah dia punya peningkatan dari segi bahasa Inggeris dan matematik, dan selalu kepada diploma yang dia pilih. Lepas tu dia akan teruskan sampai diploma. Tapi yang politeknik pun ada. Sebab ada pelajar yang nak masuk politeknik. So itu pun ada. UniKL pun ada. UniKL begitu banyak program, dan UniKL UniKL adalah tiap-tiap program tu dia walaupun diploma, walaupun degree, dia skill base. Dia ada kemahiran dia sendiri. Inilah kebolepasaran yang tinggi. Kan sekarang ni akademik saja tak cukup. Dia kena ada kemahiran. Tu. So UniKL memang khas untuk tu. Lepas tu politeknik, college community begitu banyak. Kadang-kadang gaji yang dapat pada politeknik ataupun katalah college community lebih tinggi daripada yang graduate university. Ada contoh seorang kelulusan doktor gaji dengan kerajaan 3,000. 6 tahun belajar doktor. Ini budak politeknik ataupun budak yang daripada college community 2 tahun ni gaji 5,000. Gaji 5,000. Macam untuk welding, macam welding, undersea welding. Ada kemahiran lah, skill. Kemahiran tu. Ada banyak. Dan ini bidang-bidang TVET ya? Bidang TVET. Yang Giat Mara pula unik pula. Sebab dia bukan saja ajar teknikal, dia ajar keusahawanan. Macam contohnya baru-baru ni dekat Jeli. Ada 20 anak orang asli. 20 dapat masuk program Giat Mara untuk membaiki motor. Dia kata dia nak balik ke tempat dia dan nak buka kedai motor. Itu menunjukkan peningkatan tu. Benar. Ini yang kami buat. Tapi yang kita sepatutnya, ini idea daripada Yang Maha Perdana Menteri. Dia minta kat saya, dia kata
saya tidak mahu melihat satu anak bumi putera pun kata tak dapat tempat. Oh, berat tu. Itu yang kami usaha itu. Ramai Tapi itu ada. menunjukkan apa yang Amat Berhormat sangat prihatin tentang apa pendidikan orang Melayu, orang bumi putera. Sebab itu sebenarnya adalah legacy arwah ayah dia yang dulu rural development. Itu legacy dia berterusan lah. Baik, Tan Sri. Bagi mereka yang menonton kini, yang mungkin berada dalam kategori yang apa yang Tan Sri sebutkan dan ingin menjadi sebahagian daripada program ini, adakah ia masih dibuka? Apa caranya? Apa yang tulis kepada saya, perlu dan boleh mereka lakukan? Tulis kepada saya. Tulis kepada saya, hantar SPM result dengan alamat. InsyaAllah kami akan cari tempat untuk menempatkan mereka. Dan program ini akan berlangsung sehingga... Dan Julai intake dah akan mula, lepas raya sudah akan masuk. Ada masa lagi. Sempat lagi. Tulis kepada saya. Ataupun tulis kepada ketua-ketua bahagian UMNO, bahagian dia. So, ketua-ketua bahagian memang kita ada communication. Mereka akan... Tapi banyak bantuan yang datang adalah ketua-ketua bahagian. Mereka yang uruskan semua supaya kami mudah anggota berbincang dengan dia. So hantarkan mereka ataupun hantar terus kepada saya. InsyaAllah lah. Jadi ada kesempatan masa lagi. Jadi jangan masih ada masa. Percayalah, ini adalah program yang cukup baik. Kalau kita nak meningkatkan orang Melayu bumi putera daripada keluar daripada miskinan, inilah cara. Kena rebut peluang ni. Rebutlah peluang ni. Baik, dan dengan itu kami ucapkan saya minta semua doakan supaya saya pecah. InsyaAllah. Ya, sama-sama. Dan doakanlah. Ya, dan kita juga doakan semoga program ini berjaya. Dan kepada Tan Sri sendiri, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini dan selamat menyambut Ramadan juga. Kepada Tan Sri dan juga semua yang terlibat dalam program JPB 2016 ini. Terima kasih Profesor Emeritus Tan Sri, Datuk Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, penaung program Desa Anak Bangsa. Saya pengurusi. Ya, pengurusi bagi program ni. Penaung PM. Dan menteri kita. Baik. Terima kasih Tan Sri. Semoga maju jaya. Malaysia.